Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, semua sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey. So terima kasih yang ada di sini, yang pelajar-pelajar cikgu yang hebat-hebat yang join kelas cikgu untuk voice chat hari ini. So syukur alhamdulillah. Uh, Cikgu harap semua orang sihat dan bersemangat untuk menimba ilmu hari ini. Okay, untuk sejarah. Okey, so kita mulakan kelas kita untuk hari ini dengan bacaan doa dahulu. Macam biasa, Danish tolong baca doa dulu, boleh? Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Danish. Okey, kita nak mula kelas hari ini. So cikgu ucapkan tahniah dahulu kepada kawan-kawan kamu yang telah menghantar, telah menyelesaikan tugasan cikgu untuk buat video ringkas berkaitan dengan perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. So syabas, tepukkan untuk diri sendirilah. Siapa yang hantar, siapa yang buat, tepuk untuk diri sendiri. So kamu sepatutnya banggalah pada diri kamu sebab kamu berjaya menyahut satu cabaran kan. Sebab ada yang PM cikgu kata cikgu saya tak pandai, tapi last dia hantar. So maknanya kamu cabar diri kamu untuk buat sesuatu yang mungkin baru untuk kamu. You belajar kan, benda ni adalah satu proses pembelajaran. So kita belajar, cikgu pun dalam proses belajar. So voice chat ni pun juga adalah pertama kali cikgu buat sebab cikgu nak belajar macam mana sebenarnya voice chat ni. So okay lah, so far nampak penyertaan tu meningkat berbanding dengan Google Meet. Mungkin kamu lebih prefer voice chat lah, mudah kot dengan dia punya data dan sebagainya. Okay, tak apa. So lepas ni kita tengok kalau semua sesuai dengan voice chat, kita akan go through dengan voice chat. Cuma kamu kena join group baru lah. So apabila semua dah masuk group baru ni, so group yang lama tu kita boleh tutup. So kamu boleh left. So tak banyak sangat group lah kan. Sebab cikgu nak bagi, sebab group tu cikgu bukan admin. So cikgu tak boleh buat voice chat di dalam group tu. So kita cikgu gabungkan untuk 3 kelas ni masuk dalam satu group. So kita akan go through kita punya pembelajaran sejarah dalam group ni sahaja. Okay, boleh ya. So siapa yang ada kawan-kawan yang tak join lagi, so minta tolong invite, ajak dia mereka untuk join group ni. Okay, so kita mula. Kita dah tengok yang kamu buat video tentang perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina berkaitan dengan ada 3 dinasti yang kita tengok kan. Sebab apabila kita kata tentang tamadun Cina ni, dia punya perkembangan, dia peningkatan dia dalam tamadun Cina adalah berkaitan dengan pendidikan. Okay, so pendidikan di Cina. Orang-orang Cina ni menekankan pendidikan. Okay, sebab mereka kata kalau pendidikan ni mereka baru naik dia punya taraf sosial dia. Dia punya tinggi, dia punya kedudukan, martabat dia orang lebih tinggi jika mereka lulus dalam peperiksaan. Itu Cina lah, orang tamadun Cina dahulu. So ini pendidikan dalam Cina ditekankan. So kita kata dalam tamadun Cina ni ada 3 dinasti yang berkembang lah. Pendidikan tu berkembang dari satu dinasti ke satu dinasti. Dia meningkat satu dinasti ke dinasti sehingga dinasti Han kan. Dinasti Han iaitu Shailun yang mencipta pembuatan kertas. Itu terakhir lah. Dan kertas tu digunakan sehingga sekarang. Ini video yang kamu dah buat berkaitan dengan dinasti Zhou, dinasti Qin dan juga dinasti Han. Okay, ini ahli-ahli yang berkaitan lah. Confucius berkaitan dengan dinasti Zhou. Okay, dia lebih kepada Konfusianisme. Okay, dia punya pendapat dia adalah Konfusianisme. Okay, dia punya falsafah dia. Dan dia ada karya yang terkenal, Lu Yu dan juga Annalik. Ini cikgu dah ceritakan minggu lepas sebenarnya. Cikgu nak flashback saja balik. Okay, kemudian dinasti Qin ni Han Feizi. Han Feizi ni adalah individu yang berkaitan dengan dinasti Qin yang mengembangkan pendidikan semasa dinasti dia. Okay, masa dinasti tersebut, dinasti Qin tu individu ni yang terlibat iaitu Han Feizi. Okay, dia pada perundangan lah, undang-undang. Kemudian dinasti Han, ini is a Cailun. Saya sebut tadi Cailun. Cailun ni dia kita kata sinonim dengan pembuatan kertas sebab dia yang mencipta kertas semasa dinasti Han tu.
It's a cailun. So dia daripada kulit pokok, serpihan rami kain, kemudian daripada jaring, digunakan bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan kertas. Okay, so cikgu harap clear tentang ketiga-tiga dinasti ni berkaitan dengan dinasti Zhou, dinasti Qin dan juga dinasti Han. Ada apa-apa soalan tak untuk tiga ni? Ada apa? Tak ada. Okay, yang lain ada soalan tak? Boleh buka je mic. Cakap je, cikgu tak nampak muka pun. Kalau nak buka muka pun boleh. Kok nak share bersama dengan cikgu. Muka masing-masing. No problem. Tak ada Okay. So kita nak tengok hari ni adalah seterusnya lah berkaitan dengan pendidikan juga, sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Kan kita ada perkembangan pendidikan dan tamadun Cina ni bermula daripada Confucius kan. Confucius guna masa tamadun dinasti Zhou pergi ke dinasti Qin, pergi ke dinasti Han. Benda ni berkembang dari satu dinasti ke satu dinasti. Okay, dari satu dinasti ke satu dinasti. Okay, so kita nak tengok sebenarnya apakah matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina ni? Apa yang dia nak sebenarnya? Tamadun Cina dia kata pendidikan ni penting. So apa sebenarnya matlamat dia? Okay, sekarang ni apa yang kita tengok dalam tamadun Cina ni, kenapa pendidikan dalam tamadun Cina ni berkembang? Okay, berkembang pesat ini kerana mereka percaya melalui pendidikan ni negara boleh ditadbir dengan cekat dan berkesan. Sebab apabila orang yang berilmu, nampak tak? Kita kata orang yang berilmu untuk mentadbir negara, orang yang tak ada ilmu, macam mana dia nak tadbir? Betul tak? Tak ada pendidikan. Dia tak ada ilmu pengetahuan berkaitan dengan selok belok negara, selok belok ekonomi, macam mana nak meningkatkan ekonomi negara, bagaimana nak menjaga kepentingan rakyat. So benda tu perlukan satu pendidikan, satu ilmu. So sebab tu kata Cina dia penting dengan benda ni, sebab dia kata kalau tak ada pendidikan, macam mana negara nak ditadbir dengan cekat dan berkesan. Sebab tu pendidikan dalam tamadun Cina dia nampak pendidikan tu sangat-sangat penting. Okay, pertama, dia nak negara boleh ditadbir dengan baik dan berkesan. Yang kedua, apabila pendidikan ni berkembang dalam tamadun Cina, golongan-golongan terpelajar akan menuju hierarki yang teratas. Orang yang terpelajar, orang yang ada ilmu yang tinggi ni, dia akan duduk pada kedudukan yang atas. Lepas tu barulah masuk petani, orang yang kurang ilmu lah, masuk orang artisan, dia akan turun daripada, maknanya orang yang paling berilmu di atas. Lepas tu yang kurang di bawah. So yang terakhir sekali adalah golongan yang tidak terpelajar. Ni kita tak nak lah kan. Kita tak nak masuk dalam golongan yang tidak terpelajar. Sebab tu Cina pentingkan pendidikan. Perlu ada pendidikan untuk pastikan mereka berada di kedudukan yang tertinggi dalam hierarki. Kan, dalam hierarki Cina tu mereka ada kedudukan yang tertinggi. Maksudnya mereka ada pangkat lah. Ada pangkat dalam kerajaan. Okay, dan tengok apa matlamat sebenarnya. Sistem pendidikan dalam tamadun Cina dia ada matlamat dia. Okay, matlamat yang ada 5 matlamat. Yang ni dalam buku teks ada. Okay, ambil dalam buku teks. So 5 matlamat utama dalam sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Yang pertama, mereka mesti lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Ini matlamat dia orang. Sebab kalau ada pendidikan mesti peperiksaan, betul tak? Kita pergi sekolah mesti ada peperiksaan. Sebab apa ada peperiksaan? Sebab nak menguji kefahaman kamu. You belajarlah, you mentelaah mana-mana kitab, mana-mana buku kan. Macam mana nak tahu sama ada you faham, you menguasai, you boleh aplikasikan, semua tu perlu diuji. Macam mana nak uji? Kita buat peperiksaan. Okay, so matlamat utama dalam sistem pendidikan di tamadun Cina, dia nak lulus peperiksaan. So masuk semua rakyat dia kalau boleh apabila masuk sistem dalam pendidikan ni mesti lulus peperiksaan. Yang kedua, dia nak mengekalkan ajaran Konfusianisme. So ini ajaran yang dibawakan daripada awal dulu dalam tamadun Cina, inilah ajaran yang dibawa dan mereka nak kekalkan. Maksudnya dalam pendidikan tamadun Cina ni dia ada kitab-kitab khusus dia berkaitan dengan ajaran Konfusianisme. So dia nak mengekal macam kita lah, bila kita masuk sekolah pondok kita menguasai sirah Nabi dan sebagainya kan. So bila kita nak kekal kat situ. Okay, sebab tu sistem pendidikan di pondok kan, macam di kita Malaysia, sistem pendidikan pondok, sistem pendidikan yang kalau kita kat pada pondok, apa yang tujuan matlamat, dia ada matlamat. Setiap pendidikan mesti ada matlamat. So matlamat kita kat pondok, kita nak bagi menguatkan pengajaran tentang Islam, betul tak? Okay, nama Islam. So sama di sini dalam Cina dia nak kuatkan ajaran Konfusianisme dia.
Okay, yang ketiga, membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Ni apabila adanya ilmu, dia boleh bezakan. Oh, golongan ni golongan yang berilmu, ada golongan yang tidak berilmu. So, ada orang yang tinggi, macam kita tahu kita ada pemimpin, lepas tu ada rakyat. So, pemimpin ni mesti dari kalangan-kalangan orang yang berilmu. Ya, so rakyat ni, golongan rakyat ada yang tidak berilmu, ada golongan yang petani, ada golongan artisan dan sebagainya kan. So, itu di bawah. Okay. Dan yang keempat adalah memilih pegawai kerajaan. So apabila orang lulus peperiksaan, dia punya kedudukan dia tu dah di atas, dan siapa yang layak untuk duduk di kerajaan. Okay, dalam China nanti kita tengah tengok selepas ni, apabila lulus tu dia adalah lulus peperiksaan perkhidmatan awam ni, kelayakan dia untuk memegang jawatan di pentadbiran kerajaan lah. Kerajaan China masa tu. So dia layak apabila dia ada menikah. So ini matlamat dia lah kan, nak pastikan ada ada ni lah, apa nama dah lupa nak sebut perkataan dia hilang pula. Okay. Dan last sekali, memupuk nilai moral dan etika. So ada pendidikan, kita ada pendidikan. So moral dan etika, kita ada adab kan. Etika kita, ada adab kita, ada moral kita. So benda tu dapat dipupuk. Sama juga dalam pendidikan di Malaysia juga, setiap pelajaran kita ada etika moral kan. Bukan pendidikan moral saja. Dalam pendidikan Islam kita ada, dalam sains juga ada, sejarah juga ada. Semua subjek ada pendidikan, kita nak terapkan nilai moral dan etika. Kan? So semua dalam pendidikan sama. Okay, next. Dalam sistem, dalam tamadun Cina, sistem pendidikan dia ada 3 tahap. Okay, macam kita ada sekolah rendah, lepas tu pergi sekolah menengah atas, menengah bawah, menengah atas, lepas tu kita pergi ke sekolah tingkatan 6, kita pergi ke diploma, ijazah, master dan seterusnya PhD. So sama juga dalam Cina, sebenarnya yang apa yang diamalkan sekarang ni sebenarnya diambil, diadaptasi daripada tamadun-tamadun yang dulu sebenarnya. So ni adalah salah satu tamadun yang menekankan pendidikan, itu tamadun Cina. So kita ambil sedikit kan, kita ambil. So apabila ambil, benda itu dikembangkan. So sehinggalah sekarang kamu tengok macam-macam tahap. Setiap negara ada tahap-tahap yang berbeza. Okay, dia ada grade-grade yang berbeza. Okay, so dalam tamadun Cina ada 3 tahap saja. Dia ada tahap rendah, tahap menengah, tahap tinggi. Okay, di mana setiap peringkat, setiap tahap ni, yang kemahiran yang akan diukur adalah 4, iaitu menghafal, memahami, menulis, menterjemah. So individu yang dalam sistem pendidikan masa tamadun Cina ni, sama ada di peringkat rendah, di peringkat menengah ataupun peringkat tinggi, mereka perlu kuasai 4 kemahiran ni. Satu, mereka perlu hafal. Boleh menghafal. Maksud apabila kitab-kitab Confucianisme tadi tu, mereka boleh hafal. Apa-apa yang ada dalam setiap kitab tu, mereka boleh hafal. Kemudian mereka fahami. Apa yang ada terkandung dalam kitab tersebut, mereka faham. Dan boleh menterjemahkannya. Dan boleh menulis semula. Maksudnya apa yang mereka faham, mereka boleh menulis dengan kefahaman mereka sendiri. Ini adalah 3 tahap dalam sistem pendidikan tamadun Cina. Yang rendah tumpuan kepada menulis, menghafal tulisan saja. Okay, so dalam peringkat rendah tumpuan dia adalah untuk menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami. Kan? So dia hanya hafal. Maksudnya budak-budak umur yang kecil ni, dia pergi ke sekolah hanya perlu hafal saja. Hafal je. Benda yang dia hafal dia tak tahu. Okay, dia tak faham pun apa yang dia hafal. Tapi dia kata orang suruh hafal, mak ayah suruh hafal saja. Tujuan dia hanya hafal saja. Pergi ke sekolah menengah, mereka akan mula menulis. Apa tumpuan dia adalah menulis karangan dan sajak. Tadi dah hafal, kemudian mereka akan tulis semula karangan dan sajak. Dan masuk ke sekolah ke peringkat yang lebih tinggi, kan nama pun tinggi, so mereka mesti menterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci yang mereka belajar tadi. Dan juga boleh etika-etika dalam upacara, adat istiadat, tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara juga mereka boleh terjemahkan, boleh menulis semula. Ini adalah pada pendidikan tahap tinggi. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Lagi cikgu cakap seorang-seorang. Ada apa-apa soalan so far? Boleh dengar tak? Boleh faham?
Okay, good. Ada nak tanya apa-apa tak ni? Siapa nak tanya? Tak ada? Okay. Tak ada Okay. Jelas Mau jelas Arjun Saad siapa? Arjun Saad. Siapa nama Arjun? Arjun. Nama-nama semua ni. Macam Haziq je tahulah. Puteri Farah siapa Farah? Farah tu masuk juga tapi tak tahu. Syafiq. Syahira. Oh Farah Syahira. Okay. Not info ni siapa? Gambar kucing comel apa kata ada rambut. Siapa not info ni siapa? Cuba respon sikit. Siapa nak info? Dah tak tahu dah dia siapa. Siapa sayang? Siapa tu? Saya. Siapa? Nuril. Nuril kelas mana Nuril? Yuna Baja. Okey. Terima kasih. Sambil-sambil tu cikgu nak kenal jugalah. Sebab Nuril. Okey. Okey, tak apa. Thank you. Okey, tak ada apa-apa soalan Okey, kita proceed terusnya. Sekejap je. Hari ni sikit saja kita nak habiskan tentang perkhidmatan sistem pendidikan di dalam tamadun Cina sahaja. Okey, ni ada orang tanya tadi, Dowazer Sizi ni siapa? Okey, ini adalah kita kata dalam pendidikan, sistem pendidikan di tamadun Cina, keutamaan dia adalah dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Okey. So sistem perkhidmatan awam ni adalah dalam, maknanya point dia dalam sistem pendidikan di tamadun Cina ni, tujuan utama dia adalah yang dibuat adalah sistem peperiksaan. Sebab tadi matlamat dia adalah lulus peperiksaan kan. Peperiksaan apa yang perlu lulus? Peperiksaan perkhidmatan awam ni. Okey, peperiksaan perkhidmatan awam ni adalah komponen paling penting dalam sistem pendidikan. Okey, di mana dalam peperiksaan ni individu boleh menerima penghormatan dan juga meningkatkan taraf sosial. Pentingnya mereka lulus dalam peperiksaan perkhidmatan awam ni. So kalau individu tu dia join ataupun dia lulus dalam peperiksaan perkhidmatan awam ni, dia boleh menerima satu penghormatan. Penghormatan yang tinggi. Ini satu benda yang the best one lah, sebab dia boleh dapat satu penghormatan. Aku adalah seorang yang berpendidikan. Kedua, dia meningkatkan taraf sosial. Tadi mungkin dia daripada anak orang petani. Apabila dia lulus sistem peperiksaan perkhidmatan awam ni, dia punya taraf sosial dia akan meningkat. Bukan lagi pada golongan petani, bukan lagi golongan artisan. Dia dalam golongan. Kalau kita baca tentang tamadun Yunani sebelum ni kan, kan dia ada golongan-golongan yang kita golongan pertama, kedua dan ketiga kan. So sama juga dalam tamadun Cina, dia ada golongan-golongannya. So pada setiap tamadun ada hierarki. Semua masyarakat memang ada hierarki dia. So, kita ada hierarki atas dan yang bawah. Okay, so meningkatkan taraf sosial. Okey, sistem peperiksaan ini dilaksanakan secara formal pada tahun 29 sebelum Masihi hingga pemerintahan Maharaja Wu. Sampai pemerintahan Maharaja Wu, sistem peperiksaan perkhidmatan awam ni dibuat. Tetapi sampai Maharani Dowazer Sizi, dia telah memansuhkan sistem peperiksaan perkhidmatan awam ni. Maksudnya tiada lagi peperiksaan perkhidmatan awam. Mungkin masa tu dah diubah kepada peperiksaan yang lain. Dalam buku tak diceritakan. Tapi peperiksaan perkhidmatan awam ni dimansuhkan secara formal, dimasukkan secara sahnya oleh Maharani Dowazer ni. Maharani ni mansuhkan, dia tak mau ada peperiksaan lagi. Mungkin ada cara dia lah. Kita akan tengok nanti kalau mungkin kamu belajar tingkatan 4, tingkatan 5 berkaitan dengan tamadun Cina, dia akan ada penambahan dekat sini. So setakat ni kamu faham. Untuk tingkatan 1 you just tahu saja sistem peperiksaan perkhidmatan awam hanya sampai 29 sebelum Masihi. Sampai pemerintahan dia mula daripada situ sampai pemerintahan Maharaja Wu. Lepas tu dimasukkan pada tahun 1905 dimasukkan oleh Maharaja Dowazer Sizi. Situ dia dah jadi peperiksaan lain lah. Mungkin peperiksaan secara lebih besar masa tu. Okay, next. Apa ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam? Ya saya. Tahun 1905. Dapat tak Lisa?
Dia mula diperkenalkan pada 29 sebelum Masihi. Okey, sehinggalah diguna pakai peperiksaan penglihatan awam ni diguna pakai semasa tamadun Cina sampai tahun 1905. Okey, tahun 1905 sampai tahun tu Maharani Dewasa Sizi masa tu memerintah, so dia telah mansuhkan. So bermula 1906 dah ada peperiksaan yang lain lah. Okay, nanti kamu kalau kamu nak selidik kamu boleh tengok dalam internet. Nanti kita tengok sama-sama. Cuba baca yang lain. Okay, boleh ya? Okay, next. Apa ciri-ciri? Tadi kita kata sistem peperiksaan perkhidmatan awam tak apa. Sistem pendidikan, komponen utama adalah peperiksaan perkhidmatan awam. Ingat komponen utama sistem pendidikan dalam tamadun Cina adalah peperiksaan perkhidmatan awam. Itu adalah komponen utama. So, dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam ni, apa ciri-ciri dia? Apa ciri-ciri? Maksud kita kata peperiksaan saja, apa ada ciri-ciri peperiksaan ni? Okey, ciri yang pertama peperiksaan yang sangat kompetitif. Yang kedua, hanya lelaki dibenarkan. Orang perempuan tak boleh tak dibenarkan menduduki peperiksaan. Sebab dia mungkin masa dahulu dia fikir orang lelaki saja akan duduk di hierarki yang tertinggi. Perempuan tak nak. Okey, dia nak lelaki saja berada taraf sosial yang lebih tinggi. Okey, kemudian mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. So ni peperiksaan perkhidmatan awam sebab dia memang menghafal kitab kan, daripada rendah, menengah, atas, semuanya ada ajaran Konfusianisme tadi. So dia nak kekalkan. Dan yang keempat, larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Okay, ada perubahan dia tak nak, ada perubahan yang boleh mengubah keaslian tradisi kaum Cina masa tu. So dia nak kekalkan dia orang punya tradisi Cina pada masa tu. So ini adalah ciri-ciri peperiksaan perkhidmatan awam semasa tamadun Cina. Ni kata peperiksaan perkhidmatan awam, ini bukan kata sistem pendidikan. Matlamat tadi lulus peperiksaan, betul tak? Matlamat sistem pendidikan dan tamadun Cina lulus peperiksaan. Komponen utama dia peperiksaan perkhidmatan awam. Apa perlu ada dalam sistem perkhidmatan awam? Tu tadi ciri-ciri dia 4 tadi. Okey, tiada larangan, perlu lelaki sahaja. Lepas tu sistem peperiksaan yang kompetitif. Itu adalah dan mengekalkan ajaran Konfusianisme. Itu adalah ciri-ciri peperiksaan perkhidmatan awam. Okey. Dan matlamat utama pendidikan ada ni kata ni ada sistem ciri-ciri tadi perkhidmatan awam tadi mestilah seorang lelaki dan mesti lulus. Okey, lulus dalam peperiksaan. Kemudian biasanya pada masa tamadun semasa era sistem pendidikan peperiksaan perkhidmatan awam ni, orang-orang kampung, katalah dalam kampung tu kan, penduduk kampung tu, adalah seorang anak ni dia nampak ada potensi untuk berjaya. So apa orang kampung ni buat? Mereka akan buat tajaan, maksudnya mereka sponsor, bagi duit dan sebagainya untuk pastikan budak ni memperolehi pelajaran dan dia boleh ambil peperiksaan dalam peperiksaan perkhidmatan awam dan lulus. Sebab apabila mereka lulus, mereka akan menaikkan nama, nama keluarga, kemudian kaum dan kampung tu sendiri. So dia maksudnya individu yang lulus peperiksaan tadi, dia dah naik kan taraf sosial dia. So bila taraf sosial dia naik, dia boleh bantu keluarga dia boleh bantu orang kampung yang tadi sponsor tadi kan, buat tajaan tadi. So orang kampung ni yang buat tajaan tadi, so dia tolong balik kampung tu. So kampung tu dia akan naikkan taraf kampung tu. Itu tujuan. Kenapa orang kampung nak taja? So apabila ada orang dulu-dulu kan, kalau zaman cikgu dulu-dulu pun, kalau kata satu kampung tu, cikgu orang kampung orang Felda. So kalau orang Felda dulu-dulu masa zaman cikgu, abang cikgu, nak kata dalam satu blok tu yang boleh masuk universiti lah. Okay? Anak yang boleh dapat melanjutkan pelajaran ke universiti hanya beberapa orang saja. Kan masa zaman abang cikgu pun, abang cikgu seorang je yang dapat lanjut pelajaran ke universiti. So orang-orang kampung tu macam seronok lah, bangga lah kan, bangga. So mereka akan bagilah sumbangan. Itu kita sekarang dulu sumbangan lah, tapi yang kes dekat China ni dia tolong tau, dia bantu taja kan, sponsor untuk pergi, sebab mungkin nak pergi ke ambil peperiksaan tu mereka perlu berhijrah ke tempat yang lain. So perlu tajaan kan untuk pembayaran dan sebagainya. Ya. Next. Okay. So ciri-ciri dia.
Apa ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam? Kita ada beberapa aspek kita tengok. Yang pertama, kawalan. Okey. Dalam aspek kawalan, sistem peperiksaan perkhidmatan awam ni, sistem dia sangat dikawal ketat. Macam mana ketat tu, tak boleh tiru. Satu, lepas tu mereka semua dia akan dikurung sebelum peperiksaan. Ini betapa ketatnya dulu punya peperiksaan dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam dan tamadun Cina. Dia ketat, dia jaga calon-calon yang nak ambil peperiksaan ni, dia jaga supaya tak ada istilah meniru. Faham tak? Tapi kita kata kita nak kurung sebab sekarang dah terlalu ramai calon yang ambil peperiksaan. So tak boleh nak kurung seorang-seorang dalam bilik, betul tak? So kita terpaksa jarakkan saja. Jarakkan. Itu pun ada calon yang pandai juga meniru. Kan? Tapi dulu dia nak elakkan. Maksudnya meniru ni bukan berlaku berdasarkan ni. Dulu pun ada meniru. So macam mana kaedah yang dia nak gunakan untuk elakkan calon peperiksaan ni meniru, mereka akan dikurung dalam bilik khas. Bilik khas. Okay, dikurung sebelum peperiksaan. So tak ada, maksudnya tak ada komunikasi dengan calon-calon yang lain. Okay, sendiri-sendiri sahaja. Kan tak ada komunikasi. Dan aspek yang kedua adalah sistem seragam. Sistem peperiksaan yang sama dilaksanakan di seluruh empayar. So dalam empayar Cina, di setiap dinasti ataupun setiap empayar-empayar negeri-negeri yang ada dekat dalam tamadun Cina tu mengamalkan sistem peperiksaan perkhidmatan awam yang sama. Maksudnya dia guna sama sajalah. Tak adalah yang ni tak kurung, yang ni kurung dan sebagainya kan. So benda tu adalah sama seragam. Itu dilakukan dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Okay. Ini aspek penting. Okay, kemudiannya aspek yang ketiga adalah kurikulum peperiksaan. Okay, so calon yang memiliki peperiksaan dikendaki menghafal kandungan 9 buku suci. Bukan sikit 9 buku suci perlu dihafal. Sebab tu siapa yang calon bukan calonnya ramai. Tak ramai calon. Dan yang calon tu adalah calon-calon yang hebat. Sebab tu orang kampung nampak apabila ada seorang individu yang memang hebat boleh hafal. So mereka sanggup untuk sponsor. Untuk memberi tajakan kepada individu tersebut. Okay, bukan tak ramai ya. Macam sekarang memang ramai. Orang-orang kita sekarang semua petani semua yang penuh menuri getah dan sebagainya, banyak yang dah pandai dah. Okay, so ni calon-calon dia nak hafal 9 buku suci. Dan 9 buku suci tu terdiri daripada 4 buku, the 4 books dan juga 5 kitab. Ni 9 lah. 4 buku, 5 kitab. Kitab ni adalah kitab ni lah ajaran Konfusianisme dan buku tu mungkin berkaitan dengan etika dan sebagainya, berkaitan dengan dia punya ajaran dekat Cina. Okay, so ini kitab-kitab dia, nampak tak? 4 buku tu nama-nama dia lah. Tak perlu hafal tak apa, kalau kamu ada boleh hafal, dia hafal lah. So ini adalah satu knowledge tambahan untuk kamu. Nama-nama buku dan juga nama 5 kitab yang perlu dihafal oleh calon yang nak mengambil peperiksaan perkhidmatan awam semasa tamadun Cina. So hebat tak mereka? Mereka kena hafal lah. Macam kamu pun kena hafal lah setiap berapa subjek kamu? 9? 6? Okay? So subjek-subjek tu kamu kena kuasai. Okay? Tetapi kita kata Allah dah kurniakan setiap orang ada akal fikiran kan. Kita memang, kita daripada dulu memang nampak dah. Untuk memori ni, menghafal ni adalah itu kekuatan manusia. Kan? Kita boleh hafal. So tak ada masalah. Semua orang Allah dah kurniakan satu otak, tak kira siapa-siapa lah. You jangan tengok latar belakang kamu. Cikgu tak memfikir latar belakang. Kita semua sama. Okay. Allah dah bagikan kita lengkap, sempurna dah, seguna. Ada akal fikiran, boleh fikir yang mana baik, yang buruk. Adakah baik tidak join kelas, hanya duduk, tidur saja, tak buat sebarang tugasan yang cikgu bagi, benda tu baik ataupun tidak? Adakah elok untuk diri kamu ataupun tidak? So you boleh fikir dengan baik. Betul kan? Okay, semua orang boleh fikir. Cikgu rasa walaupun kamu dah form 1 dah, agak matang dah, tak lama lagi nak balik dah. Kan? Ada yang dah. So dah boleh berfikir yang mana baik dan mana yang buruk. Okay, jangan follow kawan lah. Cikgu tak nak ada ikut kawan kat sini. Kawan tak nak pergi sekolah, kawan tak nak belajar, kita jangan ikut. Okay, sebab kawan tak bawa kamu masa depan. Penting ada ilmu lah. Kita penting ada ilmu. Tak nak orang pijak kita. Bukanlah kalau kamu tengok sekarang kat Facebook ada orang kata dia tak terpelajar pun cikgu, SPM teruk tapi dia berjaya juga. Jangan tengok orang. Kita tak tahu diri kita. Okay. So selagi ada hayat, kita tuntutlah ilmu. Tak salah pun, benda tu memang dituntut oleh agama kita. Okay. So selingan sikit. Setelah cikgu memang macam ni lah, selingan sikit. Okay tak? Takat ni semua okay? Okay. Tak nampak ke share screen? Ada siapa yang tak nampak share screen?
Ada yang tak nampak lagi? Berapa orang tak nampak? Tak nampak? Okey, tak nampak tapi dengar kan suara cikgu? Okey, tak apalah. Kamu buka buku teks. Yang tak dengar, tengok buku teks. Yang tak nampak pelik ni. Sebab setahu cikgu, 30 orang masuk dalam ni masih boleh nampak skrin. Lebih pada 30 orang ke atas, siapa yang masuk ke 31 ni tak akan nampak lah share screen dalam voice chat ni. Tapi tak tahulah sebab apa. It's okay, tak apa. Mungkin ni adalah masalah-masalah yang kita kena hadapi lah apabila kita online ni. Macam mana canggih pun sistem teknologi ada juga kelemahan dia. Betul tak? Canggih mana pun mesti ada kelemahan dia. Okay, kalau ada masalah apa-apa, kamu boleh rujuk buku teks. Cikgu rujuk buku teks saja ni sebenarnya. Mesti daripada muka surat 149 sampailah 152. Semua dalam buku teks. Buku teks, buku teks pun kat depan cikgu nah. Cikgu pun rujuk buku teks. So kamu pun buka buku teks. So kelas cikgu buka buku teks. Tengok je yang cikgu ajak tu, kamu boleh take note sendiri. Kalau ada buku rujukan dan sebagainya, just take note saja. Nota ni nanti cikgu akan suruh kamu buat minggu depan. Okay, hari ni untuk minggu ni tak payah buat nota, buat latihan lepas ni, buat latihan chat form tu. Okay, tu saja. Okay, next. Tahap pendidik. Yang dah buat Ivan dah, baguslah. Yang dah buat okey. Tak ada masalah. Submit je, nanti cikgu tahu. Siapa yang hantar, cikgu tahu. Cikgu ada record. So itu Alhamdulillah, pandai lah. Tak payah ajak pun dah boleh buat lah. Ni, dah tak payah ajak semua dah boleh buat dah. Tak payah ajak macam ni. Tak? Semua pandai dah. Cikgu tak payah banyak cakap dah. Semua dah pandai dah, boleh buat dah. Alhamdulillah. So senang sikit kerja cikgu lah. Okay, good. Yang dah buat tu Alhamdulillah, terima kasih. Tapi mungkin ada jawapan kamu yang kamu boleh rujuk buku teks, sebenarnya ada dalam buku teks. Okay, cuma ni ada salah, itu tanggungjawab cikgu untuk pastikan kamu faham lah. So ini penerangan cikgu. Ada yang boleh baca, faham buku teks, dia baca, dia faham. Ada pelajar yang kena dengar suara cikgu baru dia faham. Okay, ada orang yang kena menulis baru dia akan faham. Setiap orang tak sama. So kamu kena kenal diri kamu. Macam mana kamu nak pastikan kamu boleh faham setiap ilmu yang disampaikan. Okay, so kena pasti. Ada orang tak payah join kelas, tak apalah, aku baca buku teks apa, aku boleh dapat A dalam exam. Okay, tapi itu attitude kamu lah. So kamu rasa bangga diri kan. Itu Allah nak uji lah. Itu sikit je. Dia kata pandai lah baca buku teks, tak payahlah masuk kelas buang masa nak join kelas cikgu Masliana lah, cikgu lain, semua tu tak payah. Buku teks ada, belajar sendiri kat rumah, duduk saja, so dia boleh pandai. Okay, so itu adalah satu benda yang kurang baik lah. Itu attitude yang pelajar yang tak patutnya ada setiap pelajar. Sebab kita kata pergi sekolah ni adalah satu tanggungjawab kamu kan, sebab join kelas online ni, kelas PDPR adalah satu benda yang wajib, sebab dia lah wajib macam kamu pergi sekolah lah. Kan, hari-hari pergi sekolah, mak akan suruh pergi sekolah. Kehadiran akan diambil. Sama juga dengan online. So kena hadir. Kalau tak boleh masuk sebab data, okey, tapi apa yang dibagi dalam grup, latihan dan sebagainya buat. Cuba seboleh-bolehnya untuk selesaikan. Jangan tangguh. Okay, so itu adalah tanggungjawab kamu. Okay, nanti ditanya tu. So cikgu pun ada tanggungjawab, cikgu kena pastikan cikgu mengajar. Cikgu pun akan ditanya kan. Okay, itu tanggungjawab cikgu. So cikgu kena pastikan cikgu bertanggungjawab. Ni tanggungjawab cikgu duduk depan kamu ni walaupun bukan bersemuka. Masih lagi dalam kelas. Okay, so minta tolong invite kawan-kawan kamu yang kamu kenal masuk dalam grup dan join kelas. Sebab ramai lagi yang tak join ni. Okay, so tahap tadi kita tengok tahap sistem pendidikan dekat tamadun Cina 3 tadi kan. Rendah, menengah, atas. Itu tahap sistem pendidikan. Tetapi tahap untuk sistem peperiksaan awam, sistem peperiksaan perkhidmatan awam ada 3 juga. Pertama, kedua dan ketiga. Pertama dipanggil sebagai Zuchai. Yang kedua dipanggil sebagai Juren dan yang ketiga sebagai Jinshi. Ini adalah tahap-tahap yang kamu kena tahulah, tiga tahap. Okay. So apa tahap yang pertama? Tahap pertama, tengok apa beza antara tiga tahap. Tahap pertama dari segi peringkat peperiksaan, pertama disediakan oleh, diadakan pada peringkat daerah. Kemudian tahap kedua diadakan di ibu kota. Yang ketiga diadakan di ibu kota kerajaan. So maksudnya daripada daerah, pergi ke ibu kota daerah, pergi ke ibu kota kerajaan. Makin besar lah.
So tahap yang ketiga tu maksudnya dia makin lebih menjurus kepada yang lebih tinggi. Kepada yang lebih tinggi. Kelayakan dia terbuka kepada semua orang untuk tahap pertama. Tahap kedua terbuka kepada calon yang lulus tahap pertama je. Dia macam ni lah, kita nak pergi ke satu fasa macam peperiksaan. Kita sekarang semua lulus kan macam dulu. Kamu tak lulus UPSR, macam kita nak pergi tingkatan 1 mesti lepas peperiksaan. So tahap pertama. UPSR tu tahap pertama. Lulus peperiksaan UPSR baru mesti masuk tingkatan 1. Terus baru pergi ke tahap kedua. Macam itulah lebih kurang lah. Okay, tahap kedua lepas PT3 baru pergi ke tingkatan 4. So itu analogi yang cikgu bagi bukan kata sama ni. Ni analogi yang kita nak nampak, kamu nampak tahap daripada satu tahap pergi ke tahap yang seterusnya. Okey, boleh ya? Kemudian tempoh peperiksaan tahap pertama, tempoh peperiksaan dia sehari je. Okey, untuk tahap kedua 3 hari. Tahap ketiga 13 hari. Lama. Tahap ketiga tu kata advance lah, macam kata PhD dah. Okey, kita tempoh dia lebih lama. Ya. Dan kekerapan peperiksaan dalam tahap pertama diadakan 2 kali saja untuk 3 tahun, setiap 3 tahun. Tahap kedua diadakan 3 tahun sekali dan tahap ketiga diadakan 3 tahun sekali. Okey. So ini berbeza. Bilangan calon untuk tahap pertama lebih 500 hingga 2,000 orang. Tahap kedua 4,800 hingga 10,000 orang. Tahap kedua lebih ramai lah. So maknanya yang tahap pertama sebab dia diadakan 3 tahun sekali. So kamu tengok tahap pertama diadakan 2 kali setiap 3 tahun. So individu yang lulus dalam tahap pertama tadi untuk 2 kali tu apabila dicampurkan lebih ramai lah. Sebab tu tahap kedua lebih ramai daripada tahap pertama. Nampak Sebab dia lakukan 3 tahun sekali saja. Dan kadar kelulusan 135. Biasanya daripada 35 orang seorang lulus untuk tahap pertama. Nampak satu orang lulus daripada 35 orang. Kata ada 35 orang yang ambil peperiksaan tu, seorang je lulus. Okey, dan tahap kedua daripada 120 orang hanya seorang je lulus. Okey, kadar kelulusan dia. So memang susah lah. Memang susah pun. Okey, masa tu untuk lulus. Sebab tu siapa yang lulus memang hebat lah. Sebab tu dia orang boleh naikkan mereka untuk dapat jawatan-jawatan yang khusus dalam kerajaan. Sebab mereka nak kena buat. Kuis apa yang kena buat, Hafiz? Dalam grup tadi kita dah buat poll tadi kan? Semua orang dah buat. Siapa yang masuk lambat mungkin tak nampak poll tu. So lepas ni next mungkin cikgu akan buat dalam grup tu lah poll-poll untuk extra soalan. Okay, kepada kamu. Okay, next. Ni cikgu sebut tadi apabila dia dah lulus dalam setiap peperiksaan tu, so dia akan dapat satu keistimewaan. Okay, keistimewaan dia. Okay, apa dia? Kalau lulus tahap pertama, dia boleh dapat butang keemasan. Dekat topi tu dia lekat satu butang emas. Sebutang emas dekat topi. Lepas tu diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah. Masuk peringkat kerajaan tetapi dia rendah lagi. Berpeluang menyertai majlis santapan diraja. Dia hebat dah masuk dalam kerajaan, nampak dah boleh jumpa raja dah. Okay. Lulus tahap kedua, perolehi butang keemasan juga. Menerima jawatan dalam kerajaan. Tanda nama diletakkan di pintu rumah masuk rumah mereka. Nampak hebat tak? Okay. Kalau kata orang pergi rumah tu ada tanda nama. Memang ni orang ni hebat dalam ni. Antara salah satu calon yang lulus dalam tahap kedua. Dan mempunyai kaki tangan pengiring. Ada setiap kaki tangan pengiring lagi. Dah ada orang escort. Yang ketiga, lulus tahap ketiga mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan. Dan juga memperolehi pelbagai keistimewaan untuk diri, keluarga dan kampung. Ini yang dia nak. Orang kampung tadi taja nampak. Kampung pun dapat sekali. Sebab tu ini adalah peluang yang digunakan lah untuk orang-orang anak-anak petani, anak-anak kampung lah kan, untuk lulus dalam peperiksaan tersebut. Dan mungkin last sekali, sistem peperiksaan ni dia untuk memilih kaki tangan kerajaan telah menjadi contoh kepada negara lain di dunia. Benda ni sistem peperiksaan perkhidmatan awam ni, macam mana dia nak pilih calon dan sebagainya telah diguna pakai oleh negara-negara lain sehinggalah sekarang. Okey, sehingga sekarang diguna pakai. Sebab tu dalam Dewan Malaysia pun diguna pakai sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Ada. Macam dulu untuk masuk kan, untuk masuk kerajaan kita ada peperiksaan khusus. Kan kalau kamu minta, mungkin kamu tak tahu lagi lah kalau orang nak masuk sistem, masuk dalam alam pekerjaan ni, dia nampak lah. So mesti ada satu kedudukan. Kamu kena pergi interview.
Lepas tu kena ambil exam, lulus tu barulah ditapis dan sebagainya. Okay, so ada step by step untuk join kerajaan. Once nak jadi cikgu pun sekarang dah masuk belajar jadi cikgu, nak jadi cikgu mengajar di sekolah, apa kena buat? Kena tunggu interview dulu. Okay, interview kena buat, kena ambil interview, dan interview lulus interview barulah boleh dilantik sebagai guru. Nampak tak? Okay, so itu bukan senang nak dapat masuk kerajaan. Okay, dan tengok sistem peperiksaan berjaya melahirkan sarjana terkenal seperti nampak ada 2 orang tokoh yang berjaya, memang hebat semasa tamadun Cina masa tu. Yang pertama kita panggil sebagai Dong Zhuo. Dong Zhuo ni adalah satu tokoh yang berjaya sampai ke mungkin tahap ketiga dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam yang berlaku pada 179 hingga 104 sebelum Masihi. Dong Zhuo ni adalah seorang sarjana Confucius terkenal. Yang kedua, Sima Qian. Sima Qian ni ada juga satu tokoh yang berjaya dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Dia adalah sejarawan Cina yang pertama. Dia ni ahli sejarah. Ahli sejarah. Di mana dia menulis karya CG yang mengisahkan tentang sejarah Cina hingga tahun 90 Masihi. Kan tadi tengok tak dalam sistem pendidikan mereka mesti tahu menghafal, menulis kan, menterjemah. Semua tu adalah dalam skill, maksudnya kemahiran yang perlu ada dalam setiap calon. So apabila kamu tengok ni, Sima Qian ni dia boleh menulis. Sebab itu adalah salah satu kemahiran yang memang perlu ada dalam setiap calon yang menduduki peperiksaan perkhidmatan awam. So dia boleh tulis. So Sima Qian ni akan menulis satulah sejarah tentang Cina. Hebat tak dia? Dia boleh tulis sejarah Cina. Dia bukan orang, bukan calon-calon orang. So orang-orang yang menulis tentang kehebatan, salah silah dan sebagainya, dia bukan duduk sehari dua, benda tu adalah tempoh yang lama untuk mengkaji. Okay. So ini adalah tokoh-tokoh, 2 orang tokoh yang sangat hebat semasa zaman pemerintahan tamadun Cina. So itu sahaja tentang tamadun Cina. So belum cikgu tamatkan, ini sahaja untuk bincangkan sahaja apa yang kamu nak faham. Okay, kita tengok gambar kat atas tu. Nampak tak? Yang nampak nampak. Ada yang tak nampak Okay, yang tak nampak. Okay, siapa yang tak nampak? Yang tak nampak, kamu tengok buku teks kamu, muka surat 148. Okay, 148. Tengok gambar pendidikan dalam tamadun Cina tu. Gambar tu. Okay, siapa yang tak nampak ni? Ni siapa yang tak nampak. Yang nampak boleh tengok kat slide cikgu. Okay, so dalam gambar tu, tengok siapa yang tak nampak buku teks muka surat 148. Gambar yang pertama. Sebelah Pakcik Confucius tu. Okay, Uncle Confucius tu sebelah tu ada gambar pendidikan dalam tamadun Cina. Sama gambar ni dalam slide cikgu. Cikgu ambil daripada gambar tu. Okay, so berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar tersebut, nyatakan matlamat pendidikan dalam tamadun Cina. Apakah matlamat pendidikan dalam tamadun Cina? Ada 5 tadi kan? Siapa ingat? Puteri Nur Quratul Ain, kuat sikit cikgu. Okay, sekejap. Puteri Nur Quratul Ain, apa jawapan dia? Kuat sikit cikgu tak dengar. Kamu cakap tadi cikgu tak dengar. Okay, good. Lagi? Orang lain? Okay. Alisa, apa jawapan Alisa? Okay, good. Lagi siapa nak jawab? Ashraf boleh jawab Ashraf? Ashraf tak dengar suara ini? Confucianisme. Okay, good. Hafiz Akasha, ada jawapan lain? Hafiz? Mic rosak? Alif Haziq. Alif? Alif ada jawapan Alif? Alif? Are you there?
Semua tak ada mic. Takut. Apa ni takut sangat nak buka mic. Buka lah. Ya, kita santai-santai je. Seronok-seronok. Untuk salah tak ada masalah pun. Bukan semua orang tak pandai dalam ni. Pandai pun. Tengok Alisa dia nak jawab semua. 5-5 dia nak sebut. Ikut Alisa. Okay. So yang lain jangan takut untuk bercakap. Buka je mic tu. Cikgu nampak siapa yang bercakap. Okay, don't worry. Cikgu nampak siapa yang mula untuk keluarkan suara, cikgu akan panggil. Yang cikgu kenal lah. Yang tak kenal itu cikgu kena panggil. Sebab kalau kamu letak nama kamu betul, cikgu panggil lah. Yang tak tu Siti. Siti apa tak tahu. Okay. Aisyah Sofia okay Aisyah? Okay. Okay. Apa jawapan satu Aisyah? Apa matlamat dia? Apa pelahannya Aisyah? Tak dengar. Bisik dengan orang sebelah. Cikgu tak dengar. Buat sikit. Okay, good. Okay. Semua ada dalam buku teks. Benda ada dalam buku teks. Semua cikgu nak berkomunikasi dengan kamu. Kan? Cikgu tak dapat jumpa kamu lagi. Cikgu tak kenal pun kamu lagi ni sebenarnya. Seorang pun kita tak kenal. Okay, sebab tak pernah bersemuka pun. Cikgu ambil kamu pun bulan 7. So kalau kita tak boleh bersemuka sampai bulan 10 ni, sebab bulan 10 ni kalau Penang fasa 2, hanya kelas peperiksaan saja masuk. Kelas lain tak masuk lagi. So kalau kamu dapat masuk bulan 11 pun syukur Alhamdulillah dapat masuk sekejap jumpa. Tahun depan dah tak jumpa dah. Kan tahun depan dah masuk tingkatan 2. Tak tahu ajak ke tak lagi. Okay. So kat sini lah kita punya peluang untuk berkomunikasi. Cakap, cikgu dengar suara kamu. Sebab cikgu ni seorang guru ni dia rindu suara anak-anak murid dia. Suara anak ni memang hari-hari kita dengar dah. Anak sendiri kan. Ni anak murid. Anak murid dia meriah dia lain sebab ramai. Lagi syok. Kan? So nak dengar lah suara kat situ. Kalau boleh buka mic, buka. Okay, next. B. Pada pendapat kamu. Yang siapa yang tak nampak slide cikgu, cikgu bagi tahu soalan. Pada pandangan kamu, mengapakah sistem pendidikan perkhidmatan awam di China dikawal dengan ketat? Kenapa sistem sistem peperiksaan perkhidmatan awam di China ni dikawal dengan ketat? Apa tujuannya dia nak kawal dengan ketat? Satu tadi dia kurung kan? Orangnya kena kurung. Kenapa? Pandai Danish. Untuk elakkan daripada orang meniru. So kita nak elakkan daripada calon-calon peperiksaan itu meniru. Sama juga sekarang. Kenapa masa peperiksaan kerusi dan meja perlu dipisahkan lebih jauh? Tetapi sekarang memang dah terpisah walaupun tidak ada peperiksaan. Sebab kita ada pandemik COVID-19. Terpaksalah duduk pun dalam norma baru. Kita perlu duduk berjauhan. Sebab kita nak elakkan jangkitan COVID-19. Okay. So jangan terkejut kata-kata cikgu peperiksaannya jauh. Tapi sekarang pun jauh juga. Kita kena faham. Okay. Dalam situasi pandemik kita. So kita perlu duduk jauh. Nak elakkan daripada jangkitan. Okay. So very good. Semua orang nampak kenapa perlu ada sistem yang ketat. Kan dalam sistem peperiksaan. Mana-mana peperiksaan yang diamalkan di mana-mana negara memang perlu ada sistem peperiksaan yang ketat untuk pastikan setiap calon dalam peperiksaan tersebut tidak meniru. Okay. So cikgu rasa hilang dah siapa yang tutup jap mic. Okay, kat sini ada 20 orang yang hadir. Cikgu nampak ada 21 termasuk cikgu 21. So ada 20 orang yang hadir. Alhamdulillah, tahniah. Sebab kalau kita tengok Google Meet hari tu hanya ada 11-12 orang saja. So untuk voice chat cikgu rasa bersyukur sangat, seronok tengok apabila ada 20 orang yang join kelas cikgu. Maksudnya dalam ada lebih kurang satu kelas lah, tak sampai satu kelas juga join. Tapi it's okay, syukur Alhamdulillah ada dekat orang yang nak join kelas cikgu. Okay, taklah sunyi kan, tak nak cakap seorang-seorang. Okay, so sebelum kita tamatkan kelas, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada? Cuba buka mic balik. Ada nak tanya? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, siapa yang tak buat lagi untuk chat form tu, kamu klik saja dan buat. Dia macam chat saja kan. Klik, nanti submit saja. So jawapan tu akan cikgu terima. Nanti cikgu akan semak untuk jawapan yang kamu hantar.
Okay, so itu saja. Cikgu rasa kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan kita punya